Selamat hari kepada semua. Di sini saya ingin berkongsikan salah satu star produk daripada Mega, yaitu DES, Daily Essential System. DES ini adalah berdasarkan konsep tambah dan tolak untuk keseimbangan kesihatan. Sebelum kita mula, marilah kita tengok sedikit statistik Malaysia. Statistik Malaysia ini menunjukkan bahawa 7 daripada 10 orang rakyat Malaysia mereka mati disebabkan oleh penyakit tidak berjangkit. Non-communicable disease, maksudnya penyakit-penyakit ini bukan disebabkan oleh jangkitan, tetapi adalah disebabkan oleh habitat kehidupan seseorang atau habitat diet seseorang. Jadi dia setinggi 74% daripada seluruh kematian adalah disebabkan oleh penyakit tidak berjangkit. Di sini adalah contoh penyakit tidak berjangkit versus penyakit berjangkit atau yang lain-lain. Jadi contoh penyakit tidak berjangkit adalah seperti penyakit jantung, kanser, penyakit pernafasan kronik, penyakit kencing manis, dan lain-lain. Dan semua ini mereka make up a total of 74%, yaitu hampir 7 orang daripada 10 orang kematian adalah disebabkan oleh penyakit tidak berjangkit. Manakala untuk penyakit berjangkit dan lain-lain pula, contoh mereka adalah seperti AIDS, dengki, semua ini disebabkan oleh penyakit berjangkit. Dan masalah berhamil dan juga kemalangan pengangkutan seperti kereta, motor, lori dan sebagainya. Dan semua ini cuma mengambil peratus sebanyak 26% sahaja. Jadi di sini melalui statistik kematian ini kita boleh tahu yaitu penyakit tidak berjangkit adalah sangat tinggi dan biasanya dia disebabkan oleh habitat sendiri dari segi makanan dan juga dari segi kehidupan. Jadi, mengapa penyakit tidak berjangkit begitu serius? Jika kita perlu carikan faktor yang menyebabkan penyakit tidak berjangkit, sebenarnya semua penyakit ini disebabkan oleh dua faktor sahaja, yaitu toksin terlalu banyak dan kumpulkan dalam badan, dan nutrien tidak cukup dalam badan. Toksin terlebih dan nutrien terkurang. Jadi, soalan seterusnya adalah toksin-toksin ini datang dari mana? Sebenarnya toksin-toksin ini sumber dia adalah daripada udara, daripada air yang kita minum setiap hari, daripada makanan, dan daripada barang keperluan harian. Di sini marilah kita tengok sedikit fakta tentang toksin daripada udara. Kebanyakan kita tahu pencemaran udara akan menjejaskan sistem pernafasan sebab semasa kita bernafas, udara yang mengandungi toksin ini mereka perlu melalui organ sistem pernafasan dahulu sebelum sampai ke seluruh badan. Jadi biasanya sistem pernafasan akan dijejaskan oleh pencemaran udara. Tetapi siapa tahu sebenarnya penyakit stroke atau penyakit disebabkan oleh penyakit jantung, heart attack, juga disebabkan oleh pencemaran udara. Dan kedua-dua penyakit ini mengambil peratus setinggi 40%. Maksudnya 4 orang daripada penyakit stroke, 4 orang daripada penyakit jantung sebenarnya adalah disebabkan oleh pencemaran udara.
Dan report ini adalah benar dari WHO. Di sini kita boleh nampak pencemaran udara akan mengakibatkan 7 milion kematian setiap tahun, yaitu hampir 1 daripada 8 kematian seluruh dunia sebenarnya disebabkan oleh pencemaran udara. Dan ini juga menunjukkan pencemaran udara memang adalah risiko yang sangat tinggi yang akan mengakibatkan banyak penyakit sehingga kematian. Jadi toksin dalam udara bukan sahaja akan mengakibatkan penyakit jantung atau penyakit stroke, tetapi dia juga akan mengakibatkan impak yang sangat serius kepada sistem pernafasan. Contohnya, dia akan mengakibatkan sumbatan dalam sistem pernafasan ataupun mengakibatkan kanser paru-paru. Bukan sahaja dalam dewasa, tetapi pada kanak-kanak juga. Jadi di sini nak buat satu ringkasan tentang toksin dalam udara. Bagaimana dia menjejaskan kesihatan kita. Jadi toksin dalam udara akan menyebabkan penyakit saluran darah seperti penyakit jantung dan stroke. Dan juga dia akan mengakibatkan kanser paru-paru. Selepas bercakap mengenai toksin dalam udara, sekarang kami akan berkongsikan toksin dalam makanan. Jadi penyakit yang disebabkan oleh pencemaran makanan yang ringan akan mengakibatkan jerit-birit dan yang serius pula akan menjadikan kanser dan juga kematian. Jadi toksin dalam makanan biasanya datang dari mana? Kemungkinan mereka datang daripada bakteria, virus, parasites ataupun chemical. Jadi pencemaran makanan akan mengakibatkan 1 dalam 10 orang sakit setiap tahun dan juga akan mengakibatkan 420,000 orang mati daripada pencemaran makanan. Di sini kita berikan beberapa contoh yang mana makanan mengandungi toksin. Salah satu contohnya adalah daripada makanan laut, seafood. Mengandungi merkuri yang tinggi yang akan menjejaskan sistem saraf dan juga sistem hormon. Bukan sahaja daripada makanan laut sebenarnya, makanan yang sehat yang seperti kita tahu, seperti grains, bijirin dan juga cereals, juga mengandungi toksin yang ketara jikalau mengandungi acuan pada mereka. Jadi kalau expose terlalu lama kepada acuan-acuan di bijirin ini, dia akan menjejaskan sistem imun kita. Okey, dan akhirnya menjadi kanser. Seterusnya, makanan kita juga berisiko tinggi dicemar oleh bahan kimia daripada alam sekitar. Contohnya daripada penghasilan kilang ataupun daripada pembakaran sisa. Semua chemical ini akan berkumpul dalam makanan dan akhirnya dimakan oleh kita. Jadi toksin-toksin ini akan menjejaskan sistem reproduktif, akan menjejaskan sistem imun, hormon sistem dan juga menjadikan kanser. Selain daripada kilang dan juga pembakaran sisa, sumber toksin juga datang daripada udara, air dan juga tanah. Contohnya, logam berat yang terdapat dalam tanah ataupun air, seperti lead, cadmium. Semua logam berat ini akan menjejaskan atau mencederakan sistem saraf dan juga buah pinggang kita. Seterusnya, toksin yang biasanya digunakan dalam makanan yaitu toksin antibiotik. Antibiotik ini sering digunakan dalam haiwan, contohnya lembu, kambing, ayam, ikan, itik dan sebagainya. Ini adalah untuk berfungsi menggalakkan pertumbuhan haiwan-haiwan ini dan juga mengelakkan penyakitan berjangkit.
Tetapi kegunaan antibiotik yang terlebih ini akan menjadikan satu masalah, yaitu bakteria-bakteria yang sepatutnya dimusnahkan oleh antibiotik, sekarang mereka sudah immune. Mereka tidak dapat dihapuskan oleh antibiotik yang sama lagi. Jadi, di masa hadapan, semasa kita dijangkiti oleh bakteria, tiada ubat atau tiada antibiotik yang boleh merawat kita. Jadi ini adalah masalah yang sangat serius. Ini adalah toksin antibiotik. Selagi banyak kita makan, semakin lemah imun sistem kita. Lebih banyak bakteria yang kita tidak boleh menentangkan. Jadi kami berisiko sakit dan tidak boleh dirawat di masa hadapan. Selepas bercakap tentang pencemaran udara dan pencemaran makanan, sekarang kita akan cakap tentang pencemaran air. Jadi, jikalau kita minum air yang belum ditapis, kita berisiko tinggi untuk mencederakan organ dalaman kita seperti buah pinggang dan hati. Seterusnya, kita akan berkongsikan tentang pencemaran air. Mungkin kebanyakan orang Malaysia berasa air di rumah sudah sangat bersih dan selamat. Tetapi soalan yang kita mau tanya, adakah air pipe boleh diminum terus? Dan ini adalah laporan daripada Berita Harian yang menunjukkan jawapannya adalah tidak. Air pipe dalam rumah tidak boleh diminum terus sebab dia tidak selamat. Dan mengapa air pipe tidak boleh diminum terus? Sebenarnya jawapannya juga sangat senang. Sebab air pipe yang mengangkut air daripada kerajaan kepada rumah kami tidak pernah dicuci. Jadi dalam air pipe ini mungkin ada karat, mungkin berlumut dan juga tangki di rumah kita. Kita bertahun-tahun pun tidak pernah cuci. Jadi dalam kemungkinan ada banyak bakteria, viruses, ada pasir dan lain-lain lagi. Semua ini akan menjejaskan kualiti air yang kita minum. Jadi, kita mencadangkan minumlah air yang ditapis. Jadi, tengoklah apakah toksin yang mungkin berada dalam air. Mungkin mengandungi bakteria E. coli yang biasanya mereka sakit perut disebabkan oleh bakteria ini. Dan juga mengandungi kotoran, karat, pasir, lumpur, lumut dan juga lendir. Belum lagi, masih ada apa? Masih mungkin mengandungi bahan biological, klorin, najis, dan sisa perindustrian yang lain. Ini semuanya toksin yang berada dalam air. Jadi, kalau mau minum, minumlah air yang ditapis. Jangan minum air pipe terus. Selepas berkongsikan toksin daripada udara, makanan dan air, sekarang kita berkongsikan toksin daripada barang keperluan harian. Jadi toksin keperluan harian ada di mana-mana saja. Contohnya, produk kosmetik mengandungi chemical-chemical yang mungkin menjejaskan kesihatan. Ini adalah laporan daripada New Straits Times. Seterusnya, tengoklah laporan ini daripada The Star. 93% of kes keracunan sebenarnya berlaku dalam rumah dan penyebab utamanya mereka adalah daripada keracunan daripada keperluan harian dan juga ubat-ubatan. Seterusnya, ini adalah contoh keperluan harian yang mengandungi bahan yang bertoksin yang akan menjejaskan kesihatan kita. Contohnya adalah shampoo yang biasa kita guna untuk cuci rambut, produk kuku seperti pengilat kuku dan juga balm bibir dan pelindung matahari. Semuanya mengandungi bahan-bahan yang akan menjadi kanser seperti 1,4-dioxane, acrylates, benzophenone. Semua ini adalah bahan-bahan bertoksik yang berisiko tinggi menjejaskan kanser.
Bukan begitu sahaja. Dalam produk lipstick, eyeliner, maskara, dan produk kosmetik lain juga mengandungi bahan-bahan bertoksin yang akan mempengaruhi kesihatan kita seperti menjejaskan sistem hormon, meningkatkan risk mendapati kanser. Dan semuanya ini adalah bahan bertoksin yang terkandung dalam barang keperluan harian. Dan semua bahan bertoksin ini sebenarnya diserap ke dalam badan kita melalui kulit. Diserap ke dalam badan kita dan mengalir ke seluruh badan melalui saluran darah. Dan ini bukan sahaja menjejaskan sistem hormon, tetapi juga menjejaskan sistem penghadaman. Dan seriusnya akan menjadikan kanser. Dan seterusnya, setengah produk kosmetik di market juga mengandungi merkuri yang tinggi, dan ini akan mencederakan buah pinggang dan sistem saraf. Yaitu, kita perlu sangat memperhatikan kosmetik produk ataupun barang keperluan harian yang betul-betul selamat. Tetapi itu adalah susah untuk membezakan yang mana selamat dan juga yang mana mengandungi toksin. Seterusnya, ini adalah satu laporan daripada CNN. Laporan ini juga menunjukkan bahawa toksin dalam barang keperluan harian memang susah dielakkan. Selagi kita menggunakan plastik, ada perabot dalam rumah, menggunakan bungkus makanan ataupun alat memasak, sebenarnya barang keperluan harian ini mengandungi toksin yang betul boleh membahayakan kesihatan kita. Contohnya, bahan toksin ini akan mencederakan sistem hormon kita, sistem saraf kita, dan juga menjejaskan fungsi normal otak kita. Jadi di sini, saya nak ringkaskan, sebenarnya keperluan asas manusia adalah sumber toksin. Selagi kita bernafas, selagi kita minum air, selagi kita makan, selagi kita menggunakan keperluan harian, kita tidak boleh elakkan daripada toksin. Toksin ini akhirnya juga akan masuk ke dalam badan kita dan terkumpul dan cederakan organ dalaman dan menjejaskan kesihatan kita. Jadi, sumber toksin di sekeliling kita dikatakan adalah pembunuh senyap. Sentiasa kita tidak memerhatikan toksin-toksin ini, tetapi sebenarnya toksin-toksin ini memang membahayakan kesihatan kita setiap saat, setiap minit. Dan saya tahu kebanyakan orang mungkin berasa mereka boleh detox sendiri. Melalui organ-organ yang membantu detox. Tetapi, adakah itu benar organ detox anda berfungsi optimum? Boleh buat assessment di bawah sendiri ya. Adakah anda buang air besar setiap hari? Adakah air kencing anda berwarna terang sentiasa? Adakah anda berpeluh setiap hari? Adakah lemak badan anda normal? Semua assessment ini adalah untuk assess yourself. Tengok adakah organ detox anda berfungsi optimum. Jadi selepas assessment tadi, saya percaya kebanyakan daripada anda sudah tahu. Pengumpulan toksin adalah lebih cepat daripada kelajuan detoksifikasi anda. Jadi toksin akan terkumpul dalam badan anda dan menjejaskan kesihatan. Selepas berkongsikan penyebab utama untuk penyakit-penyakit di masyarakat kita sekarang, iaitu toksin terlalu banyak di sekeliling kita yang kita tidak boleh elakkan. Sekarang saya ingin mengkongsikan penyebab kedua untuk penyakit-penyakit di masyarakat sekarang, yaitu nutrien terlalu kurang. Nutrien kurang dari segi makanan, kekurangan nutrien dari originally, dan tabiat daya yang kita tidak begitu baik ataupun tidak begitu seimbang.
Dan pemprosesan makanan terlalu banyak sekarang. Dan ini adalah contoh pemprosesan berlebihan yang mengakibatkan makanan akhirnya kehilangan nutrien. Semasa makanan diproseskan, makanan itu akan kehilangan nutrien-nutrien yang penting seperti protein, vitamins, minerals, fibers. Dan dalam proses itu akan ditambahkan nutrien yang tidak begitu baik. Contohnya, ditambahkan garam, gula, minyak, pengawet, agen pewarna, stabilizer, dan semua ini adalah untuk membantu makanan itu nampak lebih enak. Tetapi dalam proses ini, nutrien kurang dan toksin tambah. Dan saya percaya kebanyakan orang Malaysia makan makanan yang ditunjukkan di bawah ini. Contohnya roti canai, nasi lemak, bihun, kuih tiaw, kari mi, nasi ayam, indomie goreng, fried chicken, KFC, tom yum, pisang goreng, nasi goreng, cucuk udang. Semuanya ini kegemaran orang Malaysia. Tetapi sebenarnya makanan-makanan ini mengandung kalori yang tinggi, bukannya nutrien yang tinggi. Jadi apakah nutrien yang kita kurang? Contohnya, protein kurang sebab daging tidak cukup. Fiber kurang kerana tiada sayur-sayuran dan buah-buahan. Antioksidan kurang sebab kebanyakan antioksidan berada dalam sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan apa yang tinggi di sini? Cuma karbohidrat, lemak, dan kalori yang tinggi saja. Jadi sebenarnya pengambilan nutrien sudah tidak seimbang. Dan tengoklah di kiri kita ada piramid makanan yang dicadangkan. Bawah sekali adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Mengapa sayur-sayuran dan buah-buahan dicadangkan makan paling banyak? Sebab kebanyakan vitamins dan minerals dan antioksidan adalah terkandung dalam sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi, melalui makanan diet biasa kita, sebenarnya kita tidak cukup vitamins dan minerals juga. Jadi mungkin sesetengah orang mungkin berkata akan mengambil lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan untuk melengkapkan apa yang tidak cukup pada masa biasa. Tetapi tengoklah laporan ini daripada Scientific American. Laporan ini menunjukkan bahwa sayur-sayuran dan buah-buahan pada masyarakat kini sebenarnya mengandungi kandungan nutrien jauh lebih rendah berbanding dengan masa dahulu. Dan turun dari segi kalsium, besi, potasium, vitamin A, vitamin C, dan nutrien yang lain. Dan apakah faktor yang menyebabkan masalah ini? Sebenarnya senang saja sebab air dicerna, udara, tanah semua sudah tercemar. Dan pula kita menggunakan banyak bahan chemical untuk menggalakkan pertumbuhan sayur-sayuran dan buah-buahan ataupun menggunakan banyak bahan kimia untuk mengelakkan serangan daripada serangga perosak ataupun rumput perosak. Jadi semua ini akan menjejaskan atau menurunkan kandungan nutrien dalam sayur-sayuran dan buah-buahan. Oleh itu, kita kata orang yang berhidup pada masyarakat kini sebenarnya tiada nutrien yang cukup. Jadi kesimpulannya, apakah dua sebab yang mengakibatkan penyakit tidak berjangkit ataupun penyakit popular di masyarakat kini? Sebenarnya adalah daripada dua penyebab utama ini, yaitu toksin terlalu banyak dan nutrien terlalu kurang. Di sini adalah contoh penyakit disebabkan oleh ketidakseimbangan daripada toksin terlebih dan nutrien terkurang. Jadi ketidakseimbangan ini akan mendorong kepada berbagai penyakit seperti berat badan berlebihan ataupun gemuk, lemak hati, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, penuaan lebih cepat dan sebagainya.
Jadi ini adalah konsep DS untuk membantu mengimbangkan semula kesihatan. Jikalau toksin terlebih, kita menggunakan DES- untuk tolakan toksin. Jikalau nutrien terkurang, kita menggunakan DES+ untuk menambahkan nutrien. Jadi satu tambah satu tolak ini adalah untuk mengimbangkan semula kesihatan kita. Jadi konsep keseimbangan ini sejak zaman dahulu sudah dibuktikan adalah salah satu jenis sains. Jadi marilah kita tengok contoh konsep keseimbangan dari segi sains. Dalam perubatan tradisional Cina, ada satu konsep yang sangat penting dan sudah digunakan beribu-ribu tahun, yaitu konsep yin dan yang. Yin bersifat pasif, sejuk, tidak bertenaga, manakala yang bersifat panas, aktif, bertenaga. Jadi keseimbangan antara yin dan yang boleh menjaga kesihatan seseorang, manakala ketidakseimbangan antara yin dan yang pula akan menjejaskan kesihatan seseorang dan menyebabkan banyak penyakit. Seterusnya adalah keseimbangan 7 cakra dalam badan. 7 cakra ini merupakan konsep terpenting dalam yoga tradisional India. Setiap cakra dalam badan merupakan satu tempat penumpuan qi. Jadi jikalau kita mempunyai keseimbangan 7 cakra, bermaksud aliran qi dalam keseluruhan badan sangat lancar, jadi kita akan sihat. Tetapi jikalau ada salah satu cakra yang lebih lemah ataupun tersumbat dalam satu cakra, bermaksud aliran qi akan terjejas dan akan menjejaskan kesihatan kita. Dan penyakit adalah disebabkan oleh ketidakseimbangan 7 cakra. Seterusnya adalah keseimbangan dari segi piramid makanan. Jadi piramid makanan ini saya percaya kebanyakan orang sudah pernah tengok, sudah pernah nampak. Cuma susah nak mengikut keseimbangan ini sahaja. Dan itu adalah sebab kebanyakan penyakit berlaku pada masyarakat kini ataupun kebanyakan orang yang tidak sihat. Sebab mereka tidak makan mengikuti piramid makanan yang sepatutnya. Mereka tidak mendapati nutrien yang seimbang. Jadi tengoklah, konsep keseimbangan adalah sangat penting. Seterusnya adalah keseimbangan tenaga ataupun kalori. Jadi jikalau kita ingin mengekalkan berat badan yang sama, kalori yang kita makan perlulah bersamaan dengan kalori yang kita bakar. Jadi berat badan boleh kekalkan. Jikalau kita makan banyak kalori dan bakar sedikit kalori sahaja, jadi berat badan kita akan naik. Jadi kalau kita makan sedikit kalori dan bakar banyak kalori, jadi berat badan kita akan turun. Ini adalah konsep keseimbangan dari segi tenaga. Jadi hari ini konsep DS juga sama. Jikalau nutrien tidak cukup, kita tambahkan nutrien dengan DS+. Jikalau nutrien terlebih banyak, kita menggunakan DS- untuk tolakan toksin. Ini adalah konsep DS, satu tambah, satu tolak, untuk mengimbangkan kesihatan optimum kita. Jadi ini adalah konsep DS kita. DS satu tambah dan satu tolak sebenarnya memenuhi keperluan fisiologi kita. Dan disokong oleh teori saintifik. Coba fikirlah, setiap hari kita pun makan, setiap hari kita pun membuang toksin. Cuma adakah kita makan nutrien yang cukup seimbang dan berkualiti tinggi? Ada tak kita membuang toksin dengan sepenuhnya? Ataupun sesetengah toksin masih terkumpul dalam badan? Jadi satu tambah dan satu tolak adalah untuk membantu menambah nutrien dan menolak toksin dengan lebih cepat dan lebih berkesan. Dan setiap ingredient dalam DS ini mempunyai penyelidikan saintifik yang menunjukkan keberkesanan dia. Dan akhirnya, perkembangan DS adalah berasaskan kesihatan berterusan. Setiap hari kita pun perlu menambah nutrien dan menolak toksin. Itu perlu dibuat setiap hari, perkara yang penting seperti bernafas.
Jadi sepatutnya ia adalah perkara yang perlu dibuat secara berterusan dan bukan hanya 1 bulan ataupun 3 bulan. Jadi perkembangan DES ini adalah berasaskan kesihatan berterusan. Jadi ini adalah fitur-fitur DES. Kita boleh menjaga kesihatan kita melalui 2 langkah yang sangat senang. Dalam DES mempunyai 49 bahan aktif, mempunyai 7 fungsi dan 5 kelebihan. Jadi ini adalah 2 langkah yang senang dalam DES. Selepas bangun pagi, kita menggunakan DES Plus untuk menambah nutrien. Setiap hari sebelum tidur, kita menggunakan DES Minus untuk tolak toksin. Jadi setiap hari 1 tambah dan 1 tolak boleh memulihkan kesihatan optimum kita. Jadi semasa kita cakap tambah nutrien, sebenarnya kita bermakna tambah nutrien untuk sel-sel dalam badan kita. Jadi ini adalah bahan-bahan semula jadi dalam DES Plus. Anda boleh nampak multivitamins dan multiminerals cuma merupakan bahan yang basic dalam produk DES. Yang bahan utama atau star ingredient sebenarnya adalah 3 peptida dan 2 cell stem. Selain itu, kita juga meletakkan antioksidan dalam DES Plus. Jadi bagaimana DES Plus boleh membantu menambah nutrien untuk setiap sel badan? Poin yang pertama, sebab ia mempunyai 3 peptida. Dan peptida ini dia merupakan protein yang sangat kecil dari segi saiz dan volume dia. Jadi dia boleh senang diserap oleh badan dan digunakan untuk membaiki sel ataupun tisu yang rosak dengan lebih berkesan dalam masa yang lebih singkat. Dan itu adalah fungsi 3 peptida ini untuk memperbaiki. Poin yang kedua, sebab ia mempunyai 2 cell stem. Jadi setiap bayi sebenarnya dibentuk bermula daripada sel stem, sel yang pertama dalam badan. Jadi semasa kita dewasa, sel stem ini sebenarnya pun masih ada dalam badan. Cuma semakin tua kita, semakin kurang bilangan dia. Jadi boleh nampak masa muda, apabila kita ada luka, senang dia nak sembuh. Cepat dia sembuh. Tetapi semasa kita tua, lambat sembuh. Dan itu adalah sebab kekurangan sel stem yang aktif dalam badan kita. Jadi, 2 sel stem dalam DES Plus ni, dia boleh memangkinkan penjanaan semula sel stem badan. Jadi, ini boleh membantu memperbaharui sel yang sudah tua, sel yang sakit, sel yang lemah. Dan ini adalah fungsi 2 sel stem ini. Jadi anda boleh nampak 3 peptida dan 2 sel stem ini sebenarnya banyak membantu sel-sel kita untuk sihat, menolong mereka memperbaikikan diri, memperbaharui diri, dan ini adalah fungsi 3 peptida dan 2 sel stem. Seterusnya, kita juga ada ekstrak sakura dan biji anggur sebagai antioksidan yang kuat untuk melindungi sel daripada pengoksidaan. Okey, jadi ini untuk melindungi sel daripada kecederaan daripada radikal bebas. Dan kita juga ada multivitamins dan multiminerals, dan seperti saya cakap tadi, multivitamins dan multiminerals cuma merupakan bahan yang basic dalam DES Plus saja, walaupun mungkin di luar market multivitamins dan multiminerals biasanya dianggap sebagai nutrien yang kuat untuk badan, nutrien yang berfungsi untuk badan. Tetapi di sini dia cuma merupakan satu bahan yang basic sahaja. Yang paling utama kita ada 3 peptida dan 2 sel stem. Dan seterusnya ini adalah produk DES minus kita. DES minus ini bukan untuk tolak toksin daripada usus sahaja, tetapi dia adalah detox secara keseluruhan. Dan di sini apa yang ditunjukkan dalam gambar adalah bahan-bahan semula jadi DES minus.
Dan 5 bahan utama dalam DS- adalah acai berry, biji kopi hijau, guarana, Gymnema sylvestre, dan mangga Afrika. Walaupun yang lain juga penting, tetapi yang paling penting sekali adalah 5 bahan ini. Jadi bagaimana DS- boleh menolong tolak toksin secara keseluruhan? Jadi pertama kali, berry acai, dia mempunyai kuasa antioksidan 3 kali ganda lebih kuat berbanding dengan blueberry, berry biru. Jadi berry biru ini sudah dianggap mempunyai antioksidan yang sangat tinggi dalam semua berries. Tetapi berry acai ini lebih tinggi lagi berbanding dengan berry biru. Jadi antioksidan yang kuat untuk melindungi sel-sel kita daripada serangan radikal bebas. Jadi ini dia boleh menolong kita untuk menolak radikal bebas. Ini adalah toksin yang pertama. DS- boleh membantu untuk membuangkan. Kedua, kita mempunyai biji kopi hijau. Jadi biji kopi hijau ini merupakan satu bahan penurun berat badan yang sangat terkenal. Jadi jikalau Anda nampak beberapa produk untuk menurunkan badan di market, biasanya mereka akan mengandungi biji kopi hijau. Sebab fungsi biji kopi hijau ini memang adalah untuk menolak lemak badan, untuk membantu mengawal berat badan diri. Dia boleh menghambat resapan lemak daripada makanan dan membantu mempercepat kebakaran lemak dalam badan. Jadi toksin yang kedua DS- boleh membantu untuk membuangkan, iaitu lemak badan. Jadi jikalau nak mengurus berat badan diri, boleh menggunakan DS- untuk tolong mengawal berat badan diri. Dan ketiga, kita ada guarana. Guarana ini mempunyai kesan meningkatkan metabolisme dengan 6 kali berganda lebih cepat berbanding dengan kafein dalam kopi. Jadi guarana ini juga mempunyai kafein, dan sebab kafein ini dia boleh meningkatkan metabolisme, dan metabolisme yang cepat boleh membantu menolak lemak dalam darah seperti kolesterol dan triglycerida. Dan ini adalah toksin-toksin yang boleh dibuangkan melalui guarana. Dan seterusnya kita ada Gymnema sylvestre. Gymnema sylvestre ini adalah satu tumbuhan juga dikenali sebagai penghapus gula. Jadi bahan ini adalah sangat popular terutamanya dalam golongan penyakit kencing manis. Sebab bahan ini biasanya digunakan untuk mengawal atur gula darah. Dia boleh menghambat resapan gula darah dalam usus. Jadi gula darah takkan shoot up dengan masa yang singkat. Jadi Gymnema sylvestre ini sangat penting untuk mengawal atur gula darah. Dan yang last sekali, kita ada mangga Afrika. Dan mangga Afrika ini merupakan serat larut yang berkualiti tinggi. Jadi dia boleh membantu untuk tolak toksin usus dengan sangat berkesan. Sebagai ringkasan, ini adalah 7 fungsi DES. Tetapi sebenarnya jika Anda faham, dengan mengambil DES+, dia boleh membantu untuk memperbaiki setiap sel yang tua, yang rosak, yang lemah dengan sempat. Dan jika kita mengambil DES-, dia boleh mengurangkan kerosakan pada sel daripada serangan toksin. Jadi selagi kita boleh mengurangkan cedera daripada toksin ini untuk menjaga kesihatan sel, dan kita memperbaikikan sel kita dengan sempat, sebenarnya kita boleh mencegah banyak penyakit dan kita boleh mengembalikan kesihatan yang optimum. Okey, jadi selepas mengambil DS, ini adalah 7 fungsi yang Anda boleh menjangkakan. Jadi pertama, detox hati dan usus Anda, membantu mengurangkan lemak dan berat badan Anda, menolong Anda anti penuaan supaya Anda kelihatan lebih muda, mencantikkan kulit Anda supaya nampak lebih cerah, dan mengaktifkan sel Anda supaya Anda berasa bertenaga,
menguatkan imuniti anda supaya tidak senang sakit, dan memperbagikan penyakit 3 tinggi, iaitu gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, dan lemak badan tinggi, lemak darah tinggi. Jadi di sini adalah 5 kelebihan DES. Yang pertama sekali, DES merupakan penyelidikan dan perkembangan eksklusif Mega. Bermakna formula yang begitu unik, formula yang begitu berkesan ini cuma hanya eksklusif kepada Mega sahaja. Kita tidak dapat mencari formula yang sama di luar pasaran walaupun kita nak, sebab ini adalah formula secret, formula eksklusif kepada Mega sahaja. Yang kedua, DS mempunyai hasil penelitian klinikal. Setiap bahan dalam DS Plus dan DS Minus mempunyai fungsi untuk memperbaiki kesihatan kita, dan keberkesanan mereka sudah terbukti dengan sains. Dan yang ketiga, DS menggunakan teknologi pengekstrakan nano, dan oleh itu setiap sachet DS Plus dan DS Minus sangat kecil saja, tetapi dalam setiap sachet pekat dengan nutrien yang tinggi dan berkualiti. Sebab kita ekstrakkan bahan-bahan yang terpenting dalam setiap tumbuhan ataupun buah-buahan semula jadi untuk membantu memperbaiki kesihatan kita. Dan yang keempat, DS adalah sangat pekat tanpa bahan tambahan. Jadi bahan tambahan seperti stabilizer, pengawet, pewarna, yang semua bahan tambahan ini kita tidak tambahkan dalam DES Plus dan DES Minus. Jadi apa yang kita makan adalah yang paling natural, bahan yang semula jadi yang boleh membantu kesihatan kita. Dan yang kelima juga yang terpenting sekali, ini adalah formula penambahbaikan kesihatan yang komprehensif dan praktikal. Jadi selagi kita boleh menjaga kesihatan sel kita, melindungi daripada kecederaan daripada toksin, dan memperbaiki secepat mungkin, kita boleh menambah baik kesihatan kita secara keseluruhan ataupun komprehensif. Dan setiap hari tambah nutrien untuk badan dan tolak toksin adalah satu habitat yang sangat praktikal. Jadi DS ini memang boleh membantu mengembalikan kesihatan yang optimum setiap orang. DS kita juga memperolehi sijil halal. Ini adalah cara pengambilan DES. Setiap hari selepas bangun daripada tidur, kita makan satu sachet DS Plus untuk menambahkan nutrien kepada badan. Dan ini adalah masa yang terpenting sekali kerana kita sudah puasa untuk 1 malam, dan masa ini adalah masa yang terpenting. Setiap sel memerlukan nutrien. Jadi kita bagikan nutrien yang terbaik sekali untuk setiap sel. Jadi mereka boleh memperbaiki dan memperbaharui diri dengan sempat. Jadi setiap sel akan kekal sehat. Dan sampai malam sebelum tidur kita makan satu sachet DS minus. Ini adalah untuk menolak toksin daripada badan. Sebab selepas 1 hari kita bernafas, kita makan, kita minum, dan kita menggunakan keperluan harian, semua toksin ini akan masuk ke dalam badan. Jadi kita perlu membuat satu detox secara komprehensif, detox secara keseluruhan.
Dan pada masa tidur sebenarnya adalah masa yang paling baik untuk badan memperbaikikan sendiri. Jadi, kita mengamalkan konsep ini, satu tambah dan satu tolak setiap hari. Ini boleh membantu mengembalikan kesihatan yang optimal setiap orang. Jadi di sini adalah sedikit testimoni daripada pengguna DS kita. Yang paling kiri ini adalah seorang orang yang muda, baru 20 tahun lebih saja, tetapi dia mempunyai penyakit tiga tinggi. Jadi ini juga adalah kes yang sangat common di Malaysia sekarang. Orang muda pun senang dapat penyakit tiga tinggi. Jadi selepas makan DS tambah dan tolak, selepas 2 bulan dia pergi buat blood test lagi. Dan semua readingnya sudah balik ke range yang normal. Jadi dia juga sangat berterima kasih kepada DES. Dan yang paling kanan ini juga seorang orang yang muda yang pakai mask ini. 30 tahun lebih saja, tetapi semasa dia buat blood test, dia punya liver enzyme semua tinggi. Bermaksud liver dia atau hati dia sudah ada cedera. Ini mungkin sangat berkaitan dengan dia selalu tidur malam. Sebab dia videographer, jadi selalu kena edit video, jadi tidur malam, stres dan mencederakan liver dia. Selepas makan DS plus dan minus, reading ini semua sudah back to normal. Maksud dia punya hati, dia punya liver sudah diperbaiki. Dan kita juga ada testimoni selepas makan DS tambah dan tolak, berat badan sudah dikontrol, sudah dikawal. Sebab dia punya seluar originally sudah sangat ketat, sudah sampai macam sudah tidak boleh dipakai lagi. Tetapi selepas makan plus dan minus, dia punya waist macam semakin kecil, seluar semakin longgar. Dan dia juga beryakin jikalau terus makan, dia boleh pakai seluar yang lebih kecil size lagi, mungkin kecil 1-2 inch. Kita juga ada pengguna yang ada masalah penghadaman selepas makan santan atau selepas makan glutinous rice, mereka punya perut akan kembung dan sangat tidak selesa. Tetapi DS tambah dan DS tolak menyelesaikan masalah penghadaman mereka. Dan yang last sekali, ini Hesman juga salah satu pengguna DS kita. Dia selalu perlu kencing pada malam. Jadi tiada kualiti tidur yang baik sebab perlu kerap bangun untuk kencing. Tapi selepas makan DS tambah dan tolak, tidak lagi perlu bangun malam untuk kencing. Dan dia juga sudah memperbaiki bau mulut dia. Jadi sekarang tiada lagi bau mulut yang busuk. Dia sangat berterima kasih kepada DES. Dan kita juga ada banyak testimoni daripada segi kesihatan kulit. Selepas menggunakan DS tambah dan tolak, kulit mereka nampak lebih cerah, lebih lembap, lebih anja, lebih tegang. Jadi untuk orang yang suka cantik, DS boleh membantu anda kelihatan lebih muda dan cantik. Lagi, ibu yang mengandung sebelum makan DS tambah dan tolak, tangan kaki dia senang sejuk, tetapi selepas makan DS tambah tolak, sekarang dia tidak berasa sejuk lagi dan dia berasa sangat selesa dan rasa lebih bertenaga semasa period mengandung ni. Dan kita juga ada testimoni DS membantu menambah baik stamina. Sebelum makan DS Plus ni, senang berasa letih semasa buat senaman. Jogging pun tidak boleh lama, 10 minit sudah susah nak bernafas. Selepas makan DES, stamina sekarang sudah bertambah baik. Walaupun senaman secara berterusan selama 40 minit 1 jam, masih berasa sangat bertenaga dan tidak susah bernafas. Ya, jadi ini adalah testimoni menambah baikkan stamina. Dan yang terpenting sekali, DS tambah dan tolak boleh membantu masalah sembelit. Sesiapa yang sentiasa mengalami sembelit menggunakan DS tambah dan tolak boleh menyelesaikan masalah ini
dan mengembalikan kesehatan optimum Anda.